Dia punya struggle dia tu. Ya Allah. Betul. Kadang-kadang you tak ada duit nak makan kan. Aku tak boleh settle. Sedih lah nanti. Sebab tu aku malas. Kadang-kadang je aku berniaga. Jadi kenapa kita nak kena terus dengan cara lama lagi? Kenapa aku persoalkan juga. Kenapa aku sabar. Kenapa aku tanya. Dah boleh ke? Dah ya Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat hari Jumaat ya, penghulu segala hari. Ya, selamat datang Selamat datang. Delay lagi, warm up lagi. Memang warm up lagi. Semalam berkawat kan. So okay tuan-tuan, selamat datang selamat datang. Jadi pada yang dah masuk dalam kita punya line ni, kalau boleh komen hadir. Kita nak tengok berapa ramai lah yang ada kat sini sebab kami tak boleh tengok. Okay, alright tuan-tuan, kita dah episod yang ke-6. Hari ni apa yang menarik kita akan kongsikan kepada tuan-tuan. Okay, kita akan berdiskusi kita discussion Yes. Kita akan berdiskusi. So supaya dengan format berdiskusi ni ataupun orang kata format discussion ni, tuan-tuan akan dapat lebih lagi dia punya input tu. Sebab saya ada pandangan saya. Cik Luffy dia ada pandangan dia sendiri. Betul, dan tuan-tuan ambil benda ni, implement kat bisnes tuan-tuan sendiri. Okay? Mana yang sesuai lah. Mana yang sesuai, mana yang baik, mana yang kena dengan keadaan lah, apa yang kita ada tu. Betul. Okay tuan-tuan. Jadi untuk episod kali ni kita nak bincang tentang tajuk dia, yang mana tajuk ni kita dah buat poll ataupun kita dah buat undian, mendapat undian yang agak tinggi. So tajuk ni berbunyi dia bunyi ni macam mana? Bunyi dia adalah boleh ke apa masalah? Ya. Okey, tajuk dia boleh ke e-commerce bantu sales yang tengah sendu? I see. Menarik Okay. Menarik. Okey, tapi sebelum tu tuan-tuan, sebelum kita macam biasa, sebelum kita nak masuk ke tajuk tu, saya nak announce sikit pesanan penaja, iaitu Shoppergram sendiri. Maksudnya kami buat show, kami sendiri taja. Tak ada siapa nak taja. Okay, alright. Okay, jadi kami nak menaja tuan-tuan, kita ada buat giveaway. Okay, giveaway percuma kepada siapa yang sharekan episod live ni. Okay, kita akan berikan kepada tuan-tuan pemenangnya, yang seorang saja pemenang kita akan berikan, iaitu langganan 2 bulan plan Ultimate Shoppergram dengan full access. Maksudnya tuan-tuan boleh buat jualan lah, untuk cuba-cuba, orang kata cuba e-commerce ni kan. Okay, ini dah jadi orang kata salah satu contribution kami untuk tuan-tuan lah. Okay. Alright, jadi cara nak menyertai kita punya giveaway ni, senang aja, tuan-tuan share kan. Pastikan bila tuan-tuan share tu, tuan-tuan letakkan caption yang menarik. Kalau boleh tuan-tuan buat dalam bentuk story. Kenapa kenapa saya rasa e-commerce ni boleh membantu bisnes saya, dengan dia punya tajuk tu. Okay. Alright, kau ada nak tambah bahagian giveaway tu ke? Giveaway ni dia sebenarnya kita bagi giveaway ni in one way. Memang betul lah kita nak orang kata support lah untuk orang yang willing to share, willing to join podcast ni dan sebagainya. And then at the same time, untuk siapa-siapa yang masih lagi belum dapat peluang untuk cuba sendiri gunakan platform Shoppergram, mungkin masih lagi tercari-cari mana platform yang lebih sesuai dan sebagainya. So this is one of the best ways lah. You tak payah keluarkan apa-apa cost, you boleh try for full 2 months and you boleh buat sales sekalipun. And then sebenarnya kalau betul cara dia, you terus boleh buat profit lah, ataupun at least dah dapat some traction lah, ataupun some jualan lah, some sales. Betul. Alright. Okay tuan-tuan, jadi tunggu apa lagi? Kita dah ada untuk yang kita dah kontes ni dah berjalan lebih 2 minggu. Jadi kita dah bagi kepada 2 pemenang dah. Okay, jadi yang minggu lepas punya pemenang kita akan announce di hujung podcast ni. Jadi minta tuan-tuan untuk stay. Jadi sebab kita akan announce, okay, siapa yang dah berjaya
dapatkan kita punya giveaway. Untuk pengetahuan tuan-tuan, giveaway yang kita bagi ni nilai dia adalah RM338. Jadi satu nilai yang agak besar bagi beginner-beginner untuk start dengan e-commerce. Kita bagi terus. 2 bulan. Dalam 2 bulan ni tuan-tuan macam-macam boleh buat. Betul, Alright. betul. Okay, kau dah ready lah? Dah. Terus tanya soalan Belum tak tanya soalan lagi. Belum lagi, kita tak masuk lagi. Dia aku dah makan ubat dia kan. So dia ada delay sikit Ada delay sikit. Lepas ni kejap lagi dia tutup. Alright, okay, sebelum kita masuk saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Tajuk kita, boleh ke e-commerce ni bantu naikkan sales yang sendu. Menarik Sales sendu ni ada macam-macam sebab. Betul lah. Setuju. Jadi untuk tu sebelum kita masuk ke dalam lagi, aku nak tanya kau lah, dalam pandangan kau lah, orang yang buat bisnes atau bisnes online ni apakah dia punya punca-punca? Ni kita tak masuk lagi tajuk kita. Sebelum kita pergi tajuk boleh ke e-commerce ni bantu, kita kena tahu dulu dia punya sebab dia. Jadi maksud dia, apakah sebab atau punca-punca yang menyebabkan peniaga-peniaga atau business owner ni sales dia sendu? Yang kau rasa yang banyak kau tengok. Adakah kan? Sebelum nak jawab soalan tu kan, ialah sebab saya suka ada konteks lah. So konteks ni lebih kepada adakah before that sale dia and dah jadi sendu, atau memang sale dia sendu dari awal sampai sekarang. Konteks tu before tu dia sebenarnya dia konteks dia bagi aku both lah. Ataupun kita pergi satu-satu lah. Sebelum memang dia dah start dah sendu. Kita pergi tajuk tu dulu. Boleh sesuai lah untuk yang baru kan, especially ramai ada struggle benda tu kan. Betul. So sebenarnya bagi saya lah, sebenarnya kalau kita katakan konteks dalam jualan online yang kita tahu ramai orang struggle, especially at the early stage lah, untuk penetrate market, untuk dapatkan traction. Sorry lah, kadang-kadang aku gunakan term-term ni kan. Basically betul. Untuk dapatkan jualan lah, at least lah the first 10,000 kan, untuk 10,000 pertama kan. So sebenarnya masalah yang paling selalu yang saya nampak adalah mereka ni tak tahu cara untuk validate diorang punya produk ataupun diorang punya service. Validation, yes. Validate maksudnya menarik, betul. Dia nak tahu dulu. Setuju. Bisnes ataupun produk yang dia jual ni ada demand ke tak. Dia correct. Jadi macam biasalah kadang-kadang kita tengok kan, ramai-ramai kawan-kawan kita yang baru nak start bisnes apa semua kan. Dia terus fikir, aku nak jual produk apa aku nak apa, aku nak jual apa yang orang minat dan sebagainya tau. Betul. So diorang ni kadang-kadang dia sebenarnya mereka ni kebanyakannya tak tahu cara yang paling sesuai untuk dia untuk validate market lah. Permintaan barang lah, demand dia tu bahasa mudah dia kan. Barang ni ada demand ke tak? Betul. So itu antara benda yang aku nampak lah, isu dia adalah berlaku disebabkan benda tu. Sebab kebiasaannya kalau memang barang tu tak ada demand, sampai bila-bila memang sedu lah sale dia. kita push lah macam mana buat live 24 jam pun susah. Susah betul. So kadang-kadang benda ni adalah so itu yang kadang-kadang jadi ada orang, especially founders yang dah terbuat produk yang tak ada demand, produk yang kurang berkualiti. Founder pun kena juga kena. Tak kisah founder kecil, founder besar pun kena. Alright. So benda ni akan, dia boleh, bukan saya nak cakap yang baru saja, or even yang dah lama berniaga pun masih lagi alami isu-isu macam ni lah. Dia tak validate dulu, and then dia tak buat research dulu. Dia bukan setakat tekan FB ads je biasa pandai FB ads tekan je kau pada sale kan. So sebenarnya dia tak buat homework. Kerja-kerja. Benda yang paling malas orang buat. Benda yang student paling malas buat apa? Homework kan. Sebab apa? Sebab dia termakan dengan janji-janji palsu sale. Mungkin lah kan. Benda macam tu lah. Kadang-kadang banyak faktor lah kan. Yalah. Semua kan. Tapi kalau you founder, kalau you yang buat that product ataupun you yang buat service tu, kena buat homework dulu lah. So satu tips mudah, paling simple adalah instead of fikir produk apa ataupun bisnes apa nak buat, cuba try cari satu problem untuk diselesaikan lah. Untuk for that product lah.
sebelum fikir produk apa dah buat pun sebenarnya. Okay. Bagi aku ni untuk lah. founder lah. Okay, untuk tak founder kisahlah lah. Founder ke apa ataupun kau sebagai agent sekalipun. Kau mencari-cari produk daripada brand apa yang kau nak jual kan. So instead of kita cari produk ataupun cari brand, cuba try cari masalah apa yang you nak solve ataupun you nak tolong solve lah untuk you punya prospect. Itu aku suka berfikir ke arah situ sebenarnya. Okay. Let's say lah dia agent Okay, dia tahu akan ada satu founder keluarkan produk. Okay. Then dia fikir, okay, aku dapat dah satu problem. Masalah je nak settlekan muka berjerawat. Okay, alright. Tapi pun belum menjamin lagi itulah. So macam mana? Okay, sebab dia nampak masalah. Dia nampak masalah. Kadang-kadang dia dah jumpa problem tapi sale pun tak ada lagi. Dia tahu saya nak selesaikan masalah muka berjerawat. Betul. Macam aku ni kan. Dia nak selesaikan masalah tu. So, tapi sale tak pergi juga. Macam mana dia? Kalau satu tips yang aku boleh share adalah dia kena niche down. Sebab contoh kan, narrowkan lagi sebab contoh kan, kalau masalah jerawat ni ramai. Orang ada jerawat. Okay. Tak kisahlah, ada banyak masalah kan, betul tak? So kena narrow down lagi. Maksudnya masalah jerawat kepada siapa? Okay. Maksudnya apa lagi? Contoh let's say macam aku tak pandai sangatlah jerawat-jerawat ni kan. Okay lah, apa-apalah. Let's say lah kalau kau ada idea apa lain. Tapi basically you kena niche down kan lagi. Instead of secara, kebanyakan yang buat silap adalah dia nak jual orang yang ada masalah, produk yang menyelesaikan masalah jerawat ni kepada semua orang yang ada masalah jerawat. Tapi adakah, contohlah kan, aku ada jerawat, adakah kau rasa aku ni ambil kisah pasal produk yang menyelesaikan jerawat? Aku rasa aku tak ambil kisah. Betul lah. That's the point lah. So kalau kau jual produk tu kat aku memang tak layan lah. Takkan trigger pun apa-apa emotion ke apa-apa relevancy. That kind of product untuk aku takkan tersentuh pun. Okay. So menarik. sebab tu salah satu cara adalah betul kita kena figure out apa masalah prospect tu lah. And then at the same time, kalau boleh dia dekat dengan kita. Faham tak? Maksudnya ataupun kita ada kita benda sendiri ada that problem. Itu lagi mudah lah untuk kau relate kan. Relatekan kita punya copywriting, kita punya campaign, kita punya sales page apa semua dan sebagainya. Ni untuk yang baru lah. Of course orang yang lebih pengalaman, dia dah ada experience jual benda ni. Dia dah tahu dah A to Z apa problem untuk market ni, apa solution untuk market ni. Tu ada perbezaan lah. So kalau orang baru, bagi aku tips paling mudah adalah orang tu sendiri yang tahu ataupun alami sendiri. Itu one of the best way lah untuk mudah sikit nak communicate tu. Communication tu lebih mudah berlaku. Alright. Okay. Menarik. So, aku setuju. Benda ni aku sangat setuju. Ni dari kita cerita dari konteks daripada awal sale sendu lah. Daripada awal dia berniaga je dah sendu. Betul. Berniaga je dah sendu kan. Alright. So betul lah aku setuju sebab dululah memang start aku berniaga pun benda ni memang kita rasa founder ni cakap barang kita aku ni boleh jual. Senang jual lah kan. Jadi betul kita dah nampak masalah macam kau cakap jerawat ke apa semua. Terus bila jual je dan kita sebenarnya kita kena figure out lagi dalam segi dia punya validation tu. Kadang-kadang macam tadi dari segi produk jerawat apa semua tu, kita dah walaupun kita dah found dia punya problems, tuan-tuan tak semestinya kita menjual di satu tempat. Kita kena cari dia punya orang kat mana dia berkumpul. Kat mana masalah, orang yang ada masalah ni kat mana dia berkumpul tu. Okay, jadi bila kita berkumpul tu, first kali kita kena dig deeper lagi. Tuan-tuan pergi kat grup-grup yang ada masalah jerawat ke, tuan-tuan tengok apa lagi dia punya pain point dia masalah. Dia sebelum ni dah guna berjuta-juta produk kan, dah macam-macam chemical masukkan muka dia ke, kita tak tahu. Betul. Kan? Jadi benda masalah kita kena figure out lagi, dan kita kena tengok produk kita ni apa lagi yang boleh selesaikan dia punya USP dia dekat situ. Okay, aku setujulah benda ni menarik lah. Quick tips lah. Boleh tengok testimoni competitor punya testimoni. So bukanlah kita nak tiru, tak. In some ways kita kena figure out apa message competitor kita. So kalau kita tahu kita kena tengok produk kita ni lebih sesuai ke arah siapa. So kalau competitor message dia target certain group of people, certain age of people, and then dia punya campaign pula banyak keluar dekat TikTok for example kan. So kita dah tahu dah dia memang
target market yang lebih muda lah. Betul. Untuk apa? Muda ada banyak, mungkin muda tu student ke ataupun muda tu baru nak kerja ke dan sebagainya lah. Ada family ke tak family ke. So you kena figure out lah, kena belajar lagi berkaitan dengan macam mana nak identify apa customer yang paling ideal tu lah. Alright, okay. Menarik Okay, tuan-tuan, itu tips yang pertama jadi kita dah kenal pasti. Yang pertama, kebanyakan orang dia tak validate pun produk dia. Yes, betul. Okay. Even kalau tuan-tuan nak jadi dropship sekalipun, tuan-tuan kena validate produk tuan-tuan. Sebab kita berniaga ni, kita nak jual produk ni, kita tak boleh suka hati kita je. Kita rasa kita suka barang tu, kita jual. Kita akan fikir orang lain pun ada masalah sama macam ni. Mungkin dia ada, tapi tuan-tuan nak kena carilah kat mana dia orang lepak. Alright. So itu yang pertama lah dari segi kau punya ni. Okay. Dari segi yang apa lagi yang kau rasa yang menyebabkan usahawan-usahawan ni sale online dia sendu? Maksudnya yang baru nak start dari konteks tadi juga lagi. Sama juga, masih lagi konteks sama. Konteks yang sama. Dia start je dah sendu. Okay lah. So validation tu satu lah. Satu lagi sebenarnya bagi aku bagi saya lah personally tak cukup traffic ataupun prospek untuk dia untuk dia nak validate sebenarnya produk dia ni boleh jual atau tak. So kadang-kadang contohlah kebanyakan yang masih baru kan, dia orang akan promote dekat Facebook wall masing-masing, which is dalam tu bukanlah semua ideal customer kita, betul tak? Boleh jadi kawan-kawan sekolah, boleh jadi kawan-kawan kerja dan sebagainya. So susah nak cakap sebab data tu tak berapa tak cukup lagi. So tak cukup amount of prospect untuk kita cuba close. Yes. Okay, and then bahasa mudah dia traffic tak cukup banyak lah. Tak kisahlah prospect lah tak ada prospect lah. tak cukup banyak lah. Tak kisahlah gunakan apa-apa, website ke, WhatsApp ke ataupun PM ke dan sebagainya. So dia tak cukup lagi orang yang sebagai prospect tu tak cukup. So bila tak ada prospect, tak ada leads, sangkut lah. Tak adalah customer. Dia sangkut dekat atas tu. Bila tak ada customer, tak adalah duit, tak adalah sale. Macam tu lah. Okay, menarik. Menarik tuan-tuan. Sebab bila kita nak jual something betul tak? Kita nak jual something, kita kena ada prospek. Jadi kita fikir semua orang ni prospek kita. Sebenarnya tak. Setiap orang ni macam kau cerita tadi lah. Setiap orang macam kau macam kau tak peduli macam ada orang datang produk jerawat. Betul lah. Jangan, maksudnya kita tak boleh jual kat semua orang. Kita kena jual dekat orang yang memerlukan di barang tu. Okay, dan yang menarik bila kau cakap pasal trafik, prospek, apa semua ni bagi akulah adakah diorang ni sebenarnya baru dah start berniaga dah sendu? Adakah dia tak cukup dia punya asas basic dia, foundation untuk dia berniaga online tu? Sebab dia tak tahu pun trafik ni pun, prospek pun dia tak tahu sebenarnya. Aku kena naikkan prospek aku lagi. Adakah sebenarnya diorang ni ilmu asas tu sendiri dia tak cukup lah? Bagi aku personally lah, bagi saya personally, based on saya punya surrounding, based on saya punya perkenalan, kenalan student kan, fundamental business tu lah, asas business tu masih lagi lemah. Bukan lemah yang orang kata grade B, C, tapi teruk lah. Kira cukup makan lah untuk lulus. Macam kau jawab admits dulu kan, ngam-ngam je lah lulus kan. Dia lulus sebab saya dah ada produk je. Macam tu lah, lebih kurang lah. So, alright. Dan diorang terus macam, kebanyakan mereka ni terus nak jump kepada apa teknik FBS yang paling power kan, apa orang kata teknik marketing yang paling gempak dan sebagainya. Tapi terus terang sebenarnya orang yang buat jualan 6 angka ke 7 figure ke sebagainya masih lagi fundamental yang sama, asas yang sama saja, cuma betul. Disistemkan, lepas tu dia scalekan lagi, dia enhance lagi dengan strategi yang lagi gempak lah. Itu saja perbezaan ni. Tapi basic dia sama saja. Identify market, identify message, validate dulu produk, validate dulu campaign dan sebagainya lah. So maksudnya orang yang dah buat sale juta-juta pun diorang buat benda ni lagi sama dia masih proses yang sama je. Cuma beza kalau contohlah, kalau dulu kita mungkin buat seorang-seorang, sekarang ni mungkin yang company dah besar, dia ada marketing manager, dia ada copywriter dia sendiri, dia ada web designer dia sendiri, dia ada graphic designer dia sendiri. So
dia lagi laju lah. Sebab kadang-kadang contoh kan, kalau yang kita seorang-seorang dulu mungkin kita lah buat semua kan. Kita lah buat ads, kita lah buat copywriting, kita lah buat iklan dan sebagainya. Ya, betul. So company yang besar ni dia ada team lah. Itu saja perbezaan je lah aku nampak. Alright. Dan sebenarnya ada je orang yang solo one man show ataupun 2 orang boleh buat jualan 6 angka, ada je. Dia tak ada jadi isu sangat lah sebenarnya. Tapi macam mana dia benda tu penat lah. Yelah betul. Yes, dia akan penat lah. Okay. Dia tak build a business lah. Dia lebih kepada dia bekerja sendiri lah. Betul lah. Dan benda tu jadi kat aku jugalah. Dan sebab tu aku malas. Kadang-kadang je aku berniaga. Boleh tak macam tu Aku berniaga sebab hobi dah, kadang-kadang je. Okay, jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, minggu depan mesti nak start berniaga balik. Tapi tuan-tuan, bila saya start berniaga balik, okay, saya dah ada asas yang dulu tau. Basic tu kita orang dah kuat lah. Benda tu dah jadi macam makanan. Saya tengok produk je, saya dah tahu okay, ni boleh jual. Jadi ilmu ni kalau tuan-tuan tak buat dulu, maksudnya asas ni kita nak validate, macam Cik Luffy cakap, nak validate produk tu, kita nak apa, sebelum nak validate tuan-tuan nak kenal pasti dulu produk ni ada demand ke tak ada demand kan. Boleh tak kita buat benda tu, kita nak tengok demand tu kat online ni. Ada cara dia. Saya tak nak cerita. Saya pergi kat team saya, kita dah ajar dulu, masih ingat tak? Yelah, bila team marketer baru masuk dan sebagainya. Itu kita ada buat kelas untuk diorang kan. Dan diorang berjaya dapat benda tu Alright, okay tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada sebarang soalan boleh komenkan nanti jika ada soalan kita akan keluarkan soalan tuan-tuan di paparan skrin layar yang tuan-tuan boleh tengok ni. Alright, okay. Kita ada soalan ke? Okay, tim ada soalan? Belum keluar lagi Ada sekejap aku tekan sekejap. Tak keluar lagi. Dia lambat sikit lah dia punya. Tapi tak apalah, boleh baca dulu nanti keluarkan okey, baca dulu soalan. Tekan, Alright. Daripada Tuan Muhammad Haziq bin Saifuddin. Tuan nak tanya, kalau jual produk yang ada banyak dekat market, sesuai ke buat e-commerce? Contohnya jual gadget, smartwatch, etc. lah. Kena buat offer menarik atau bagi kelainan pasal produk tu? Awal soalan ni. Bagus soalan ni. Soalan ni saya tujukan kepada Encik Farhan lah, yang selalu jual produk-produk macam ni. Okey, sila Farhan. Apa soalan ni tadi? Soalan dia aku ulang balik. Okey, tak apa. Soalan dia, boleh ke saya jual barang-barang gadget lah, kita cakap smartwatch. Sesuai ke? Boleh tak masuk ke e-commerce? Itu soalan dia. Nak cakap sesuai tak sesuai, 3 bulan 260,000, tuan-tuan rasa okey tak pakai e-commerce? 3 bulan lah kan. Tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan rasa kan? Sambil saya bekerja. Okey, sambil saya bekerja, okey, saya boleh buat jualan 260,000 dalam masa 3 bulan. Betul tak nak belanja bos dia? Adalah belanja KFC jadilah. Alright, okay, maksudnya kalau daripada angka tu sendiri dia dah definisikan, maksudnya memang boleh. Ya, saya menjual produk-produk yang sebegitu, tapi namun orang cakap kan, namun dia ada namun dia back to basic balik. Contoh, tuan-tuan nak jual produk smartwatch, kita dah jumpa dah. Tapi tuan-tuan dah validate ke belum? Macam mana nak validate dengan cara kita tak keluar duit? Tuan-tuan kena fikir, kena cari idea ni, nak tengok demand dia tu. Masih kena buat tu juga, sebab tuan-tuan kena tengok juga pesaing-pesaing, berapa ramai orang jual benda ni. Dan ini akan menentukan juga tuan-tuan punya sukses untuk sukses produk tu terjual. Kalau tak, kita akan bakar duit. Mula-mula ni kita akan langgar dinding, akan langgar dinding, dah terbakar duit. Lama-lama bila dah terbakar duit, kadang-kadang kita dah tercedok. Tercedok ni kita tak nak. Modal dah kering. Ini yang kita tak nak kumpul modal balik 3-4 bulan lagi baru dapat berniaga lagi. Jangan. Jadi apa yang tuan-tuan kena buat, saya sedangkan step dia tadi, pertama, first kali kita kenal pasti produk apa nak jual. Okey, kita dah nampak produk ni mungkin boleh jual, tapi kemudian validate. Ni basic, asas. Masih kena validate. Carilah cara macam mana nak validate produk tu dengan cara yang percuma. Sebelum kita boleh sebelum kita berani keluarkan duit lagi. Okey, lepas dah tu kita barulah kita buat listing dekat website e-commerce kita. Dan kenapa kita nak kena guna e-commerce tu? Tu nanti kita ceritakan sekejap lagi lah. Kita sambung lagi Jadi kita ada pesanan penaja lagi. Kita ada soalan-soalan lain lagi. Ada siapa-siapa yang tak bersetuju ke? Saya tak validate produk pun boleh jual.
Saya tak validate produk pun boleh jual. Ya, boleh jual tuan-tuan. Tapi dia ada tapi juga, dia ada namun juga Namun tuan-tuan akan, itu dipanggil rezeki terpijak ataupun rezeki, orang kata rezeki yang kadang-kadang kita tikam. Kita tak nak main tikam kita jangan tikam. Jadi usahawan ni kalau boleh kita kena ada sedikit bantuan data, bantuan maklumat sebelum kita menikam. Skill membaca lah. Skill membaca data. Trend. Yeah. Dia bukan firasat sebenarnya. Betul. Kita baca data je. Kita bukan Muhammad ni power betul, insting dia kan. Tak adalah. Kalau especially online. Everything semua ada data. Betul. Kita boleh tengok semua data-data tu. Even Shopee pun ada kongsikan data secara percuma yang kita boleh tengok je. Dah bagi tips sikit dah bagi tips sikit Kita boleh tengok je. Tengok tak payah pergi beli software nak tengok data tu Betul. Alright, okay. So tadi kita ada soalan lagi. Aku teruskan lagi dengan perbincangan kita ni. Jadi kau cakap validate, kemudian kena ada asas dia lah. Asas basic tu yelah, kena kuat lah. Betul. Basic lah sebenarnya. The thing is back to basic lah sebenarnya. Kembali kepada asas. Okay, dah kembali kepada asas. Then apa lagi? Apa lagi yang sebenarnya punca-punca sales sendu? Katalah dia dah ada asas, dia dah validate. Tapi orang nak cakap kelas je lah. Orang kata bila kita nak fikir tak ada asas ni, maksudnya saya tak pergi kelas ke? Faham? Kelas dah 500 kelas dah kita pergi. Dah bayar habis kelas berpuluhan ribu rupiah dah kita pergi. Tapi still juga sales sendu lagi kat online ni kan. Jawapan dia boleh berbalik kepada step first tadi. Dia akan balik ke situ balik bila kita dah validate. Okay. Bila you dah validate you punya produk ataupun service, and then tak ada demand. So apa sebenarnya masalah dia? Okay, produk atau service dah validate. Tapi tak ada demand. Orang tak beli, orang tak order dan sebagainya. Macam mana kita dah validate tapi tak ada demand? Yes, maksudnya dah validate tapi tak dapat sale lagi. So apa masalah dia sebenarnya? Masalah dia saya tak tahu. Okay, so sebenarnya kadang-kadang kita dah buat macam-macam. Contoh kita dah validation ni ada banyak sebenarnya kita validate dari segi angle produk tu, message produk tu, target market dan sebagainya. Tapi masih lagi tak dapat juga result kan. So you kena patah balik awal sekali produk tu itself. Produk ni sebenarnya okey ke tak okey? Dan terus terang saya cakap ada produk yang memang laju, ada produk yang memang mudah nak jual, dan ada produk yang mungkin dia perlahan pada awalnya. So benda ni saya tak boleh nak cakap produk ni tak boleh jual. No, it's not. Saya tak declare macam tu maksud saya adalah kena identify produk ni sebenarnya dia perlukan masa untuk educate ke, ataupun especially founders lah kan. Founders kadang-kadang yelah kita ni keluarkan produk terlalu canggih, terlalu ke depan mungkin kan. Orang tak boleh lagi maksudnya market tu belum lagi aware pasal benda tu, market tu belum matang pasal benda tu. So dia boleh jadi macam sebenarnya kita kena orang kata grind lagi. Grind and then baru dapat breakthrough lah, baru dapat penetrate. Ini soalan ataupun ini dilema yang saya tak boleh bagi jawapan. Sebab if you believe dekat you punya produk, one day you akan dapat lah you punya customer lah. Tapi kalau produk you memang totally tak okay, totally orang kata tak ada kualiti, bahasa kasarnya adalah produk sampah. Kasar apa? Dia lah kasar lah. Benda-benda macam tu kan. Memang produk tu harmful. Kita hanya nak jual saja, nak duit saja. Kalau produk-produk macam tu aku rasa tu tak lama lah. Dia mungkin boleh pergi sekejap tu. Mungkin ada orang dah validate, ada orang beli dan sebagainya kan. Tapi dia tak akan lama di pasaran lah. Yes. So sebenarnya produk balik kepada asal balik kepada basic. Apa-apa kan kalau sale, soalan pasal sale ni kita betul lah nak kona kod mana lagi. Kalau tuan-tuan fikir nak kona kod mana lagi, mungkin tekan ads macam ni. Okey, itu bagi tuan-tuan yang tekan ads yang sanggup yang belajar guna buat ads. Okey, tapi bagaimana bagi tuan-tuan kalau tuan-tuan berniaga tapi sales sendu, tuan-tuan tak tekan ads. Ini pun satu lagi punca. Kita dah lah berniaga online. Kita fikir berniaga online ni
berniaga macam tu je. Bila kita ni pemikiran saya 15 tahun lepas yang mana saya pergi beli stok barang sampai Hatnyai pergi beli stok barang, beli baju apa semua. Lepas tu saya fikir saya dah berniaga kat buka tapak Lepas tu saya fikir kalau saya beli banyak sikit tak apa kot, lepas ni boleh letak kat online. Nampak ni mentality saya 15 tahun dulu. Bukan bermaksud saya tiba-tiba boleh buat macam ni, Cik Luffy boleh, tak ada. Kita Betul. orang ada lalui fasa tu. Kita pergi beli stok tanpa validate. Kita fikir-fikir, kita tikam. Okay, jadi bila dah menikam ni, kita fikir bila masuk online, barang tu akan terjual. Jadi hakikatnya bila dah habis buka tapak, letak dekat online, kita buat satu page letak online, apa yang jadi adalah krik. Dan paling teruk dulu tak ada live yang untuk kami joget-joget jual, tak ada. Sekarang dah ada. Banyak platform boleh tuan-tuan boleh jual live. Tapi dulu lagi teruk. Tapi basic dia sebab apa? Punca dia sebab tu pada waktu tu adalah tak tahu cara nak tarik trafik. Okey, tuan-tuan, sebenarnya bila kita berniaga online, peratusan masa yang kita patut spend adalah pada kita mencari prospek baru, tarik prospek baru. Ini yang kita kena buat. Kalau tak ada aktiviti, proses kita tarik prospek baru, tuan-tuan jangan mengeluh, jangan tanya soalan kenapa saya tak ada, kenapa saya tak boleh buat jualan. Itu sahaja. Tuan-tuan kena tengok, satu hari saya berniaga, rupanya saya banyak reply WhatsApp contoh. Satu hari ni berniaga, reply WhatsApp. Macam kau dulu kena reply WhatsApp. Tapi aktiviti yang tarik prospek baru, apa kita buat? Sebab tu besok tu tak ada dah sale. Betul. Nampak tak? Ini dia punya logik dia. Dia punya logik macam mana kita nak tingkatkan sale ya. Macam mana? Kau rasa adakah benda ni? Ya, biasalah betul, kan. Betul. Setuju, aku setuju. Kau setuju lah. Macam dulu pun mesti kau ada pengalaman benda macam ni kan. Dulu masih zaman-zaman aku buat servis kan. Kita memang mengharap dekat mostly lah organik lah kan. Yes. Tak nak keluar duit. Dia macam masih lagi ada mindset orang kata apa, walaupun satu customer worth 5,000 and above kan, kau masih lagi ada mindset yang macam tak payah buat marketing, nak jimat, nak zero cost kan. Kira orang duit datang dari langit. Dia macam alhamdulillah pagi tadi aku close betul apa dapat close kan, dapat payment lah apalah kan. Tapi sebenarnya kalau nak itu zaman-zaman ni lah bekerja sendirilah. Tapi untuk build a business tak cukup lah sebenarnya benda tu. Correct. Sebab tu tak mampu nak tambah team, tak boleh nak hire lagi orang dan sebagainya. Sebab memang harap dekat yang 1-2 je macam tu je kan. Macam tu lah. Ni kalau saya buat servis dulu lah. So masa tu tak ada orang kata saluran untuk consistently traffic masuk, prospek baru masuk lah. Walaupun masa tu saya ada website, orang secara organik saja. Tapi sebaiknya kalau saya fikir balik, kalau saya ada satu lagi kempen berbayar untuk mencari leads baru ataupun prospek baru lah, yang tu sebenarnya lagi baik lah. Tu antara orang kata kalau boleh muhasabah balik lah, apa kesilapan yang lama dulu lah. Betul. Macam tu. Okay, ni tuan-tuan pengkongsian orang kata pengalaman. Ilmu ni mahal tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kita apa yang kami share ni tuan-tuan ambil terus implement. Jangan bila tuan-tuan dah dengar ni, okay. Dia jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kan. Rekod buat playlist, letak kat dalam kereta. Betul lah. Patut tuan-tuan kena playlist, dia buat macam zikir Buat zikir, trafik kena cari trafik, ambil tasbih tu tuan-tuan buat macam zikir. Teruk mengang. Sebab kita kena tanam benda tu je. Alright. Okay, kita ada soalan lain lagi tak? Kita ada soalan lain. Boleh kita pergi kepada soalan kita daripada penonton-penonton. Kepada yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan. Jadi minta tuan-tuan, kita ada buat giveaway untuk tuan-tuan mula saya gunakan e-commerce. Okay, kita ada buat giveaway ni. Tuan-tuan share saja dengan caption yang menarik dan kita akan bagi tuan-tuan, kepada pemenang kita akan bagi langganan 2 bulan plan ultimate yang bernilai RM338. Pastikan bila tuan-tuan share, masukkan caption yang menarik. Jangan share kosong macam tu je.
Alright, jom kita pergi kepada soalan. Okay, soalan dia aku baca Tuan Raihan ni bagus Raihan ni. tanya, Tuan Raihan tanya, saya nak tanya tuan-tuan, macam mana nak breakthrough rasa takut bila buat bisnes? Ni aku rasa kau elok lah jawab. Macam mana nak ni Yes. Tapi aku tak normal, Pak An. Tak rasa takut, Yelah, takut. tahu. Maksudnya dia rasa nak start tu. Tak ada rasa takut masalahnya. Aku pun tak ada rasa takut. Langgar je. Dia macam ni lah. Kalau you ada rasa nak jadi usahawan, entrepreneur rasa takut tu tak boleh ada sebenarnya. Rasa takut tu kalau kita takut tak jadi is normal. Tapi maksud saya tu adalah rasa takut nak start. Itulah benda yang orang kata sebenarnya dia takkan ada bila waktu yang paling sesuai. Mungkin lepas aku dah ni ke apa ke kan. Dia takkan ada masa yang sesuai lah sebenarnya. Okey, cuma saya boleh bagi satu tips untuk orang-orang muda kalau nak buat bisnes. Okay, saya share sikit lah. Sebab saya ni buat bisnes ataupun bekerja sendirilah, bukannya bila company sejak dari zaman kau zaman belajar. Even zaman sekolah pun aku dah betul. zaman sekolah lah Yes, okay. Zaman sekolah pun saya dah buat ni. And then saya start serious. Orang kata yang boleh buat 5 figure punya income adalah pada zaman belajar. Okay, so kalau tanya saya, kalau saya patah balik apa yang saya akan buat adalah mungkin saya tak akan bekerja sendiri terus. Maksudnya menarik. Maksud aku adalah instead of saya terus bekerja seorang diri, contoh saya adalah kerja dengan company kan beberapa tahun kan. Tapi sebaiknya adalah masa kita muda kita kerja dulu dengan company. Kita kerja dulu dengan orang, and then you cari lah company yang boleh share banyak knowledge lah. Sebaiknya lagi kalau bagus kalau cari team yang kalau nak betul-betul nak buat bisnes lah carilah company yang ada team marketer dia, ada manager dia. Maksudnya kita bekerja as a team. Time tu you boleh nampak lah, okay, orang ni dia buat apa. Contoh copywriting, yang ni dia buat graphic design, yang ni buat website dan sebagainya. So in some ways kita akan dapat belajar banyak daripada circle kita tau. Betul. Network tu satu lah. Network tu of course lah. Betul. Network ni boleh dapat daripada dua tempat, iaitu masa zaman belajar. So zaman belajar ni kita jangan seorang-seorang lah. Kalau ada banyakkanlah berkawan zaman belajar, bukan nak cari girlfriend je. Betul. Okay. And then pada waktu kerja pun membantu sangat-sangat lah network ni. So kalau tanya saya, kalau saya patah balik 15 years back, saya prefer saya kerja dulu dengan orang. At least lah 2 tahun ke 3 tahun ke, atau even 5 years pun okay jugalah sebenarnya. Dan at the same time you start buat part time. Part time business. Dia just lebih kepada kita tak adalah, maksud saya macam bukanlah kita nak terus kaya ke tak lah pada waktu tu. Kita lebih kepada nak cari rentak, nak cari ilmu, nak belajar kemahiran-kemahiran dan sebagainya. So benda tu akan slowly grow lah. At the same time kita dah ada gaji dah. So gaji tu secure lah untuk makan minum kita, nak bayar minyak ke, nak bayar sewa dan sebagainya kan. So berbeza dengan saya dulu. Saya totally lompat ke dalam nature business dia. Dia punya struggle dia tu, ya Allah. Betul. Kadang-kadang you tak ada duit nak makan kan. Aku tak boleh sedih lah nanti. Alright. Tukar. Alright, okay, betul lah. Okay, kalau bagi aku aku even kalau aku nak breakthrough aku breakthrough, dia sebenarnya bukan nak breakthrough rasa takut tu. Untuk korang nak start tu je. Dia bukan rasa takut. Korang tak ada rasa takut tu sebenarnya. Cuma nak start tu. Salah satunya sebab malas. Macam aku sendiri memang malas. Tapi namun bila aku dah tak ada duit, bila aku dah poket kosong, aku kerja pun tak bekerja, ada anak bini nak kena bagi makan, time tu baru niaga sikit. Berniaga dapat lah RM15,000 jadi macam tu. Tapi korang kena buang rasa malas ni dengan mula kecil dulu. Okay, let's say lah Ni bukan rasa takut tau, mula kecil. Let's say sebab mungkin korang takut dengan nak kena keluar duit iklan ke apa, tak ada. Mula dengan small step. Maksudnya kalau ada produk yang bisnes kita nak buat tu, terus kita war-warkan dekat Facebook page kita dulu. Just bagi tahu, aku baru join bisnes ni, aku baru jadi ejen ni. Kalau korang just itu je dulu. Jangan expect orang beli.
Okay, sebab kita nak first kali nak buang rasa-rasa malas kan, rasa-rasa takut dan semua yang tak ada. Alright, kita nak start tu Ada soalan lain tak ada? Kalau tidak kita pergi. Kita akan pergi kepada Yilat soalan, jadi kita akan masuk tuan-tuan. Alright, kita akan masuk terus kepada topik kita. Masa pun saya dah drag sikit tadi. Drag lama. Drag lama Okay. Aduh. Menarik juga tajuk ni. Apa punca usahawan punca ni besar lah. Besar jadi mungkin kita bawa ke episod yang seterusnya. Tapi kita nak fokus kepada tajuk kita hari ni, iaitu boleh ke e-commerce ni bantu sales yang sendu, tuan-tuan. Okay, boleh ke e-commerce, dan orang kata patut ke kita try dengan e-commerce ni? Okay, silakan bos e-commerce. Okay. Untuk menjawab. So ni masih lagi konteks baru ke dah lama ke? Betul, kita boleh pisahkan konteks-konteks ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baru nak jadi speaker. Baru nak masuk. Baru boleh jawab soalan. Okay. Alright. So bagi saya lah, personally bagi saya, dia ada pros and cons lah untuk you start dengan e-commerce. Cuma cons ni mungkin orang akan cakap lah e-commerce ni costly dan sebagainya kan. Sebab tu saya advise tadi, kalau you baru nak start, make sure you ada orang kata pendapatan lain lah. So ini adalah macam, kalau baru nak start, kalau boleh jangan ikut macam cara saya dan juga Encik Farhan lah. Kita orang ni gila sikit. Kita orang ni high risk taker lah, gamble lah sebenarnya kan. Tikam. Dia bukan untuk orang yang tak sesuai lah, untuk orang yang tak berjiwa kental. Sebab dia akan satu tahap yang macam tak ada duit, nak makan korek-korek shilling. Ingat benda macam tu lah. Di Kedah tak ada duit. So benda-benda macam tu. So saya advise benda tadi tu lah. At least you dah ada income, semua baru start. Okay, so katalah kita dah ada some modal untuk kita mula berniaga. Kalau boleh saya selalu advise, at least lah cari bisnes yang modal kurang daripada RM2,000 untuk you bermula lah. Jangan terus pump RM10,000 ke RM50,000 ke, pau duit mak bapak ke, pau duit kawan-kawan ke, family ke. Jangan. Sebab kalau kita nak mulakan sesuatu, make sure kita sendiri gunakan kita punya modal dan tenaga kita lah. Apa yang kita ada. Jangan melibatkan orang lain, sebab dia bukan apa tau. Saya selalu nampak orang yang bila dia mudah nak start, contoh mak bapak dia berduit, bagi dia modal lebih sikit, dia takkan serius sangat lah. Maksudnya dia akan anggap benda tu macam, alah kalau tak jadi pun tak apa. So benda tu kalau boleh kita kena elakkan lah. Sebab you kena train your thoughts as a entrepreneur. So mulakan dengan apa yang kita ada. Okay. So berbalik kepada konteks tadi, e-commerce boleh ke sebenarnya? Tapi sebenarnya dalam topik dia lah sales sendu, betul tak? Okay, boleh so ke sales sendu? Kalau tanya saya, kalau you ada bajet, mulakan dengan e-commerce. Tu one liner aku lah. Okay, alright. If you have the budget, start dengan e-commerce. Sebab reason dia, sebab selalu kalau kita buat seorang-seorang, and then kita ada kerja kita ada kerja full time, and then benda ni kita buat secara part time dan sebagainya. So kita tak boleh buat ni secara manually 100% lah. So nanti dia akan affect dekat kita punya pekerjaan kita. Contoh bos pun pelik, kenapa waktu kerja you dah tak produktif macam dulu kan? Kenapa you asyik duduk depan phone je, reply WhatsApp dan sebagainya kan? Okay, so sebenarnya benda ni bagi saya lah, ethically dia salah lah. Kita sebenarnya tak boleh lah buat kerja lain, betul. Kerja di luar kita punya job scope pada waktu kita bekerja. Dengar yang siapa-siapa tengah dengar ni, dengar termasuklah tim-tim saya ni. Okay, alright. So sebenarnya bila you ada sistem ni, dia membantu untuk you buat secara part time. Okay, contohlah you dah ada website, you ada sales page dan sebagainya. So you boleh run campaign, you boleh run ads, you boleh validate produk dan sebagainya. And then benda ni berlaku di luar waktu kerja lah. Betul. So dengan adanya sistem macam e-commerce, you tak perlu nak manually close pada customer lah. Tak perlu nak reply WhatsApp dan sebagainya. Okay, so adakah dia membantu untuk meningkatkan sales yang sendu? Of course, sebenarnya boleh. Sebab reason dia, contoh kan, bila you dah ada sistem ataupun bila you dah ada sales page ke, you dah ada website dan sebagainya, you boleh validate produk lebih cepat. Okay, validate produk lebih cepat maksudnya you boleh create sales page angle lain, you boleh create sales page untuk target market ni dan sebagainya. So
dengan minimal apa orang kata minimal masa yang you spend, you boleh test banyak benda dalam satu masa. Okay, so katalah you jual produk macam kecantikan tadi, you terus boleh you nak test 3 target market berbeza dengan mungkin satu angle yang lebih kurang sama lah kan, tapi different market segment. Okay, so kalau you buat campaign ke WhatsApp, susah. Maksudnya contoh you run ads pergi ke WhatsApp, you kena manually lah close diorang kan. Okay, yang ni kita tahu macam mana kan. Just nak tahu sahaja angle ni okay ke tak, just nak validate sahaja. So untuk validate sahaja dah makan banyak masa you. Of course dia akan impact lah macam-macam kan dekat kita punya, especially kalau siapa yang buat benda ni secara part time lah. Okay, so dia banyak makan masa. Okay, and then bila you guna ada e-commerce ataupun ada sistem, ada sales page dan sebagainya, of course everything automatic lah. Mungkin awal-awal tu you belum jumpa jalan lagi, you tak dapat lagi target market atau angle, tapi at least you dah ada data lah. Betul. Saya punya pendapat ni mungkin orang akan cakap saya ni bias sebab saya ada platform, kami ada platform dan sebagainya. Tapi ni terus terang saya cakap sebab contoh Encik Farhan datang daripada WhatsApp. Lama sangat-sangat. Saya pergi kedua kahwin dengan dia, kawan sekolah kita orang pun duk reply WhatsApp Omar kan. Omar dia tengah sembang-sembang dia rasa macam annoyed sikit lah, macam weh kita lepak takkanlah lepak pun nak business juga lah, macam tu bang lah pun cuti kan. Contoh kan, contoh saja kan. So ni pada waktu tu lah orang duk dia basically masa tu tak berapa fleksibel lah. Betul. Sebab orang cakap buat business lebih ada banyak masa dan sebagainya, tapi in reality kalau gunakan buat bisnes secara macam tu, lagi tak ada masa lah. Lagi tak ada masa dengan family. Lagi-lagi kalau yang curi-curi masa pada waktu bekerja, lagilah tak ada masa dan sebagainya. So dia akan impact banyak dekat kita punya lifestyle, life kita yang sekarang ni. So sebenarnya kalau nak betul-betul kena ada sistem, supaya sistem dengan contohlah sistem jualan so you boleh validate cepat. And then you boleh baca data customer daripada mana, yang beli macam mana, produk berapa ringgit dan sebagainya, berapa jualan kita bulan ni, berapa jualan kita bulan lepas, berapa customer yang kita dah dapat, berapa customer yang kita repeat, banyak lagi. Betul. Benda ni tak boleh dibuat secara manual dengan mudah. Ada kata ni mudah manual boleh, tapi lagi susah. Betul lah, banyak step lah. So sebenarnya amount yang kita invest sedikit untuk bayar sistem tu adalah ibarat kita hire seorang lagi pekerja untuk tolong run business kita. Yes. So you boleh imagine lah, ibarat macam you bayar seorang admin untuk tolong uruskan benda tu. Tapi instead of bayar gaji admin lah, let's say RM1,500 ke RM1,000 whatever amount lah kan. Betul. So cuba kira balik kos bayar admin dan sewa kedai. Dia ada kedai ingat website ada kedai dia bukannya apa admin semata, tak, dia ada kedai. Dia ada admin dan dia ada pengurusan stok juga. So kalau tanya saya, berbaloi tak start e-commerce untuk solve masalah sendu? Berbaloi lah. Tapi mungkin ada tak setuju lah. Mungkin orang geng-geng WhatsApp tak setuju. Bagi aku bukan tak setuju. Cumanya aku wajibkan setiap orang yang baru. Saya wajibkan Kalau boleh aku kalau boleh aku nak wajibkan. Salah satu sebabnya sebab semalam aku ada tengok Irfan Khairi Kalau tuan-tuan nak tahu orang peniaga internet yang pertama kat Malaysia, yang jutawan, yang terkenal, yang popular lah. Yang popular adalah Irfan Khairi Semalam dia ada kongsi first step dah ada produk. Lepas dah ada produk, dia cakap apa? Dia cakap kita kena automatekan dengan website e-commerce. Dan kalau tuan-tuan nak tahu terms ataupun perkataan automasikan perniagaan online, automasikan close sale korang, yang bawa masuk mula-mula dekat Malaysia adalah kita lah. Ya ke? Ya confident je kau ya sebab ke? Aku dah tengok dah study okeylah. Kebetulan kau. Kebetulan ataupun ada yang tapi tak dipopularkan. Mungkin kita boleh buat istilah dipopularkan. Ni start dengan campaign close sale secara automatik. Close sale secara automatik. Campaign tu kami yang lancarkan dulu. Sebab dia target dia adalah memang untuk supaya tuan-tuan boleh automasikan proses close sale tu, dan itu adalah e-commerce. Yes, betul. Dan sebab apa saya wajibkan kepada tuan-tuan yang baru nak mula ataupun dah lama lagi lah wajib kan. Betul. Kalau baru nak mula ni, kenapa kena terus ke situ? Yang pertama,
kita tak perlu buang masa untuk belajar nak close sale. Okay, akan ada banyak sifu-sifu, dia akan cakap mulakan dengan tanya nama dia, nak berkenalan ke nak menjual orang ni. Benda-benda macam ni ada banyak sifu-sifu. Okay, saya tak kata tu salah dan tapi saya cakap tuan-tuan boleh buat dua-dua sekalipun, tak ada masalah. Sambil-sambil orang kata berniaga guna WhatsApp tu e-commerce terus. Sebab tuan-tuan berniaga, tuan-tuan bergerak ke depan. Lagi lambat tuan-tuan bergerak lambat menggunakan e-commerce, lagi banyak tuan-tuan akan ketinggalan. Sebab e-commerce ni adalah teknologi. Teknologi berkembang dengan kadar yang sangat laju. Jadi lagi lambat kita masuk, lagi lambat kita cuba, lagi lambat kita dapat buat jualan dengan e-commerce ni, percayalah cakap saya, tuan-tuan akan ketinggalan, perniagaan tuan-tuan akan jadi semakin lama, sale akan jadi semakin drop. Sebab salah satunya lagi satu sebab, pembeli-pembeli dah mula celik untuk membeli dengan menggunakan e-commerce. Sebab dia tak perlu bagi dia punya nombor telefon kepada tuan-tuan untuk sekadar nak tanya harga. Dan ini sebab tu saya cakap wajib. Sebab kita nampak perkembangan. Kalau tuan-tuan tengok growth semenjak PKP, semenjak PKP lagi, perkembangan dunia e-commerce, sale, kita ambil sale Shopee je lah. Kuartal pertama selepas masa PKP tu, dia naik berapa puluh peratus perkembangan dia tu daripada tahun lepas. Dan data ni setiap tahun meningkat. Betul. Jadi kenapa kita nak kena terus dengan cara lama lagi? Kenapa aku persoalkan juga, kenapa sabar. Kenapa aku tanya, kenapa cikgu-cikgu juga aku bagi tahu kenapa cikgu-cikgu juga tak menekankan tuan-tuan untuk terus ke e-commerce. Saya persoalkanlah benda ni. Saya persoalkan benda ni. Perkara-perkara ni sebab kebanyakan orang dia tak ada masa, kadang-kadang dia baru nak mula, dia sambil-sambil dia bekerja. Okay? Sebab cikgu-cikgu pun sendiri dia menjual pakai e-commerce, tapi bila ajar orang, okay, kita pakai WhatsApp. Itu pelik lah. Ni datang dari orang yang jual guna WhatsApp. Tapi saya sendiri saya menjual menggunakan WhatsApp dulu. Saya max yang saya boleh pergi tanpa ada team, max saya boleh pergi, boleh dapat keuntungan dalam 15,000. Itu max. Masa itu berapa sehari kau reply WhatsApp kan? Banyak lah. Jual ni projector projector. Tapi tentu pun dah ada yang tu lah, auto template tu kan. Template tu itu copy pun paste je. Barai tak? Barai pukul 7. Paling ramai orang akan WhatsApp pukul 7. Tuan-tuan tanya saya tahu sebab saya buat 7 petang. 7 petang. Dan nak maghrib. Itulah volume yang paling tinggi saya dapat setiap kali kalau saya berniaga guna WhatsApp ni. Dan tu bateri dah low pula tu. Bateri dah low. Kita lah kan, dah petang kan. Memang dah low, dengan anak nak mandi lagi. Jenuh. Tapi nak reply kan? Tak ada sale. Tidak, tak ada sale, tak makan apa, besok duit kita keluar bayar iklan. Betul, faham. Jadi sebab tu saya cakap, kita bercakap berdasarkan fakta, data. Okay, e-commerce perkembangan dia sejak di PKP 1 sampai sekarang, perkembangannya sangat pesat. Tuan-tuan boleh tengok siapa yang dah masuk ke e-commerce sekarang ni, dia dah boleh berlari dah. Dia dah masuk dari awal, lepas dia dah boleh berlari. Itu bagi siapa yang masuk e-commerce, yang buat dan belajar dengan betul. Siapa yang masuk e-commerce tak belajar, tak buat, dia rasa dia ada website e-commerce, orang akan datang sendiri website dia, balik awal. Memang balik awal tuan-tuan. Balik awal. Saya cakap direct. Kalau ingat nak bagi lagi dengan kata-kata kasar. Bagi Tapi kesian. Alright, nanti sedih pula. Tak nak lah berniaga, putus asa kan. Okay, alright. Tapi jangan tuan-tuan, boleh terus mulakan. Alright, kita ada soalan tak? Ada siapa yang tak setuju ke? Saya tak setuju. Ada siapa tak setuju ke? Boleh lah cakap ni dia Shoppergram. Dia tak ada soalan, tapi orang ada komen je lah. Ada orang komen. Wow, menarik. Tuan Azrul cakap, saya boleh tekan send ni. Sekejap, saya tekan send je lah. Nami boleh keluarkan lah. Alamak, terlaju pula yang tadi tu. Wah, saya setuju. Yes. Tuan Azrul pun cakap boleh dengan Shoppergram. Boleh dengan Shoppergram. Itulah yang website tadi tu. Alright. Okey tuan-tuan, itulah yang kami cuba bawakanlah kepada build awareness, educate. Yes. Dia mungkin sekarang kita tak nampak, tapi dia macam ni lah, macam dululah orang yang berniaga offline rasa macam online ni scam lah kan. Dia ada jadi zaman-zaman tu lagi yang otai-otai lah kan. Kita boleh kata, yelah kita faham lah generasi mereka berbeza kan.
Tapi diorang macam masih lagi dengan mentaliti online ni tak ke mana. Online ni macam sekejap je trend dia dan sebagainya. Tapi betul. benda tu kalau based on data dia memang meningkat. Every year naik. Dia tak pernah turun. Sekali pun dia tak pernah turun langsung. Especially e-commerce kat Malaysia lah. Saya cakap pasal Malaysia Betul. Tak ingat lah tahun 2019 rasanya time tu revenue seingat aku dalam 19 juta kot. Untuk USD lah. Untuk apa certain market lah. Masa tu aku tak ingat lah berapa amount dia, tapi kecil je lah masa tu. Dia punya tu masih sikit, masih rendah lah. And then naik lagi. Alright. Okay tuan-tuan. Jadi jadi siapa-siapa yang setuju dengan statement saya tadi, minta tuan-tuan like dan share. Pak An, boleh tak? Apa? Tahu tak berapa Shoppergram punya GMV? GMV. Nak cerita Okay boleh. Okay tuan-tuan. Itu boleh cerita based on data last year dengan this year. Kita punya kami punya platform sajalah. Okay. Simple as that. Nanti kau bagi tahu dia punya nilai, aku nak beritahu. Okay, GMV ni apa tuan-tuan Maksudnya dia adalah gross merchandise value. Okay, maksudnya nilai jualan pengguna-pengguna yang ada di dalam platform Shoppergram. Boleh. Tuan-tuan, jadi Cik Luffy akan terangkan. Okay, maksudnya setiap satu pengguna, contoh dia buat jualan 10,000. Jadi kalau ada 10 pengguna, maksudnya ada 100,000 jualan lah yang terhasil. Okay, untuk kita ada data berapa lama? Yang kau ingat lah. Yang ada 2020 dengan tahun ni. Okay, 2020 so punya lah sampai bulan 10 ni. Okay, 2020 punya data. Berapakah GMV? Ingat dia punya maksud tu? So 2020 ni Shoppergram masih barulah, tak ramai sangat orang kat dalam tu. Tak ramai sangat lah yang berniaga guna e-commerce. Tahun lepas pengguna di Shoppergram membuat jualan lebih kurang dalam 19 juta ringgit sahaja. Kau boleh bagi je. Sorry, 19 juta ringgit. Wow. Daripada keseluruhan pengguna tahun 2020 dia buat total jualan 19 juta ringgit. Yes. 19 juta ringgit tu Okay, so untuk this year agak berapa? Saya tak tahu tuan-tuan. Okay, so this year lah sampai bulan 10 ni lah lebih kurang dalam dah lebih daripada 80 juta ringgit. Wow. So peningkatan berapa tu? Peningkatan berapa persen tu naik tu? Tuan-tuan, beratus-ratus persen lah. Beratus-ratus persen. Okay, ini data yang kami kongsikan, data kami sendiri. Bukti tuan-tuan, ini bukti pada mereka yang masih lagi ni, dan ini juga bukti pembeli-pembeli atau pengguna-pengguna dia dah mula nampak lebih senang beli dekat website e-commerce. Betul. Sebab tu kalau tuan-tuan boleh tengok, kebanyakan orang dah merungut dah sekarang. Saya link klik banyak yang WhatsApp kurang. Okay, tuan-tuan kena standby. Kalau takut-takut nak masuk lagi, buat je, try, gunakan Shoppergram, try 14 hari percuma. Tak perlu takut, percuma. Mudah, daftar website tuan-tuan terus siap. Tak payah ada plugin. Betul. Tak payah nak install, nak beli hosting, tak perlu. Itu bukan Shoppergram. Tuan-tuan adalah peniaga, tuan-tuan bukan pembuat website. Betul. Dia macam kita, yelah, contohlah kalau kita sewa shop lot. Takkan kita nak jadi kontraktor. Betul. Beli simen, beli buat wiring. Yalah, mungkin lah setengah orang mampu buat Tapi kalau saya takkanlah pasang apa wiring pun kita nak buat. Betul. Pasang aircon pun kita nak buat. Aircon kita pasang sendiri tak? Baling-baling. Baling-baling tak kan? Aircon tak pasang sendiri kan? Betul. So kita fokus apa? At least kalau aku dapat jumpa kedai, mana lagi best? Kedai kosong yang kita kena buat sendiri, pasang wiring dan sebagainya apa semua, atau kita cari je kedai yang dah ada aircon, dah ada lampu, mungkin dah ada furniture built in sikit-sikit, dah tinggal masuk barang je. Betul. Mana lagi best? Of course lah, benda yang dah siap. Benda yang dah siap. Sebab kita nak berniaga je. Kita kalau boleh hari pertama bayar sewa kontrak tu, esok tu dah terus live dah, buka kedai dah, buka pintu dah. Betul. Tapi tak boleh lah, kalau kedai tak boleh lah kan, masih kena renovate apa semua kan. Betul. So advantage e-commerce yang macam Shoppergram itu lah. So you masuk barang dah boleh terus berniaga dah.
Tak payah semak-semak otak kan nak fikir ni dah set up tu lah apa lain ni lah. Menarik. Okay. Tapi kan walaupun kita cerita ke e-commerce, mungkin tuan-tuan sekarang dah selesa buat jualan dekat WhatsApp. Okay, dah ada. Kami tak cakap berhentilah WhatsApp. Kami tak datang dengan mesej, tuan-tuan berhentilah WhatsApp, janganlah guna WhatsApp lagi. Tak, kami tak datang dengan mesej tu. Kalau tuan-tuan boleh jalan dua-dua, sebab apa? Sebab e-commerce ni dia automatic dah. Jadi tuan-tuan boleh jalan dua-dua. Kalau tuan-tuan boleh generate ini 5,000, ini boleh tambah lagi 5,000. Kan dah 10,000 berbanding kita maintain ini 5,000. Betul. Kata nak buat jualan lebih. Yelah, betul lah. Kan? Sebenarnya lebih kepada tambah lagi lah sales channel betul sebenarnya. Betul sales channel. Sebab kita kena tahu behavior dekat Facebook ads ni, apa yang dia boleh buat. Dia ada traffic, dia ada conversion. Okay. Lepas tu kita kena tahu juga behavior manusia. Ada yang suka WhatsApp, ada juga yang suka e-commerce. Sebab lebih senang. Ada juga yang suka PM dekat send message tu. Jadi kalau tuan-tuan boleh gunakan ketiga-tiga ni, contoh 5,000 dah 15,000. Betul. Okay. Kalau 5,000, kalau 50,000? Kalau saya, tapi yang 50,000 tu saya pasti akan dekat e-commerce dia akan 50,000. Kalau seorang-seorang lah. Kalau seorang-seorang alright, jadi jangan takut, okay, jangan takut untuk tuan-tuan sebab memang e-commerce boleh membantu. Setidak-tidaknya tuan-tuan jangan berhenti yang WhatsApp tu kalau tuan-tuan masih takut. Okay, sebab dengar kadang ada kawan-kawan cakap dia dah buat e-commerce tapi sales sendu juga. Ada orang macam ni, kami tak nafikan. Memang saya cakap terus terang, kami tak ada kata e-commerce je tak. Memang ada orang dah masuk e-commerce pun tapi sales dia sendu. Sebab Sebab itulah macam tadi awal tadi lah. Okay, dia tak ada basic. Basic. Pastikan tuan-tuan basic tu dia tak ada kaitan pun dengan e-commerce ke tu siapa. Betul. Dia patah balik kepada asas bisnes dia. Betul. Tahu tak cari customer, cari prospect, validate product. Jadi banyaklah benda-benda macam tu lah. Tak ada ke cikgu yang ajar kelas basic ni? Not yet lah. Nanti ada nanti. Aku lupa nanti tak. Tak boleh cerita lagi. Okay, minggu depan kita akan cerita. Mungkin minggu depan boleh. Minggu depan boleh share sikit yang tu. Yes guys, minggu depan akan ada satu benda besar yang akan keluar. Sekarang tak boleh mention lagi. Minggu depan kami tak boleh mention. Okay, pastikan tuan-tuan minggu depan tuan-tuan hadir jemput kawan-kawan lagi. Kita ada nasi minyak, boleh jemput makan online. Alright. Okay, so kita ada soalan tak? Okay, tuan-tuan, kita tak ada soalan lagi setakat ni. Okay, ada apa-apa penambahan tak? Ataupun last sebelum kau nak cakap kepada kita punya penonton-penonton lah. Sebab kita dah lebih daripada sejam sekarang. Ya ke dah lebih sejam? Kita mula 10.30 tadi. Okay. Ke ada sebarang soalan? Tak ada lagi Okay. Last lah, kata-kata last atau nasihat ataupun motivasi. Motivasi okay lah. Yang boleh kita buat lah. Macam tadi saya suka lah dengan soalan daripada Yan tadi kan. Especially budak-budak muda zaman sekarang, Gen Z lah. Gen Z kita basically sebenarnya kan, kalau tanya saya lah, personally saya Gen Y. Saya umur 33 tahun ni. Wow kan, dah tak tua boleh kan. nak terbalikkan dah. Dah tak boleh nak terbalikkan, dah pusing-pusing sama je. Okay, so bagi saya sebenarnya kan, now adalah waktu korang sebenarnya, zaman korang, zaman Gen Z sebenarnya. Sebab reason dia kan, sebab diorang ni lahir-lahir terus dah ada internet. Okay, zaman kita lahir-lahir dial up, masa aku umur 5 tahun, dial up modem tu MRC semua kan. Masa tu baru nak orang kata apa, zaman transisi tau. Daripada generasi yang tak pakai internet, tak ada internet, dengan zaman yang time tu masa umur aku 5 tahun baru ada komputer dan sebagainya kan. Tu rezeki lah dapat merasa komputer kan. So zaman Gen Z ni adalah zaman yang dah matang dah. Internet tu dah, internet laju, content education pun dah banyak, learning dah banyak sebenarnya. Kalau you guys tak orang kata apa, tak gunakan peluang ni sebaik-baiknya, korang rugilah. Rugi sangat-sangat. Sebab kalau nak tahu, orang-orang yang lebih berumur, katalah dalam umur dah 50 lebih, sangat-sangat susah dia nak faham dunia IT ni, dunia teknologi ni. Sangat-sangat susah dia nak masuk dalam dia punya, orang kata apa, dia nak hadam lah.
Betul. Tapi untuk orang muda kan tak payah ada manual pun, dah boleh explore sendiri dah. Betul. So imagine orang-orang umur 50 ke atas ni, diorang nak kena ada manual, kadang-kadang nak kena pergi kelas, kadang-kadang nak kena dah ada kelas kena ada cikgu pula, kena ada VC lagi. Dia punya speed pemahaman tak sama dengan generasi yang muda ni. Even Gen Y sendiri pun ada yang struggle dengan benda-benda ni. Betul kan? Even Gen Y sendiri pun ada yang struggle dengan benda-benda teknologi ni. So untuk anak-anak muda sekarang ni, kalau yang orang kata yelah income dan sebagainya tak cukup, pendapatan dan sebagainya, nak cari duit lebih, you guys kena belajar how to make money, how to make income secara online lah. Itu kira dah wajib lah. Maksudnya ibarat macam kalau tak buat tu sayang lah. Sebab zaman sekarang ni kita ada kerja tetap, and at the same time kita juga boleh ada pendapatan sampingan, dan duit pendapatan sampingan tu lah untuk kita buat saving kahwin, untuk kita pergi bercuti ke, untuk kita buat saving ke, untuk buat down payment rumah ke, down payment kereta ke dan sebagainya, macam-macam lah. Betul. So itu sebenarnya jawapan dia untuk keluar daripada orang kata, at least keluar daripada pandemik ni dulu. At least untuk survive lah. Untuk survive lah. Pandemik ni dulu. Yes. So tak kisahlah kerja apa-apa, kerja kerja yang the lowest paid pun tak ada masalah. As long as korang willing to belajar lah. Betul. Macam mana sebenarnya nak buat duit ataupun nak build a source of income daripada online ni. Yes. Itulah sedikit motivasi untuk anak-anak muda. Motivasi untuk tuan-tuan semua. Dan saya simpulkan dengan tajuk kita pada hari ini, boleh ke e-commerce atasi masalah sales yang sendu? Jawapannya yang paling tepat adalah wajib. Aduh kena. Boleh ke tak boleh, jadi wajib. Alright, okay tuan-tuan. Sebab macam saya kata tadi, dalam bisnes, dalam tuan-tuan berniaga, tuan-tuan kena spend masa tuan-tuan lebih kepada marketing untuk tarik prospek baru. Okay. Kalau tuan-tuan terputus bahagian ini, bermaksud tuan-tuan terputus untuk membuat jualan. Okay, jadi untuk kita buat jualan, e-commerce dah settlekan. Tapi tuan-tuan sekarang, tuan-tuan tanya balik perniagaan tuan-tuan, masa aku habis banyak kat mana? Adakah banyak dekat main mesin? Main mesin ataupun banyak jawab WhatsApp ke, ataupun mana-mana customer service ke, banyak dekat operasi kan, tengah packing ke. Kalau banyak habis dekat ni, tuan-tuan kena identify masalah dia lah. Okay, pertama yang paling kita boleh buat adalah automasikan proses close sale tu dengan gunakan e-commerce. This is the basic thing. Lepas tu tuan-tuan duduk dekat marketing. Duduk dalam bahagian marketing tu, okay, repair sampai dapat. Okay. Alright, so kita dah sampai ke penghujung rancangan, dan seperti yang dijanjikan, bukan janji-janji capati. Okay, kami janjikan apa? Kami janjikan siapa yang share dengan caption yang menarik dan betul, kami akan bagi hadiah. Iaitu hadiah dia boleh gunakan e-commerce secara percuma selama 2 bulan menggunakan platform Shoppergram. Senang, klik dah siap. Tak payah install, tak payah beli hosting. Okay, 2 bulan ni macam-macam boleh buat, full access. Alright, dalam tu ada video panduan percuma dengan sistem LMS dari Shoppergram sendiri tuan-tuan. Apa lagi yang tuan-tuan nak? Apa yang tuan-tuan perlukan sekarang? Tekan butang share. Dan siapa yang share minggu ni, minggu depan kita bagi pemenangnya. Alright. Okay, saya bagi honors untuk CEO Shoppergram announce kita punya pemenang. Pemenang dia ada drum roll dah ada. Drum roll Okay, drum roll. Kita dah ada drum roll. Alright. Kita tengok siapa pemenang dia. Ya, itu pemenang dia, Cik Muttalib. Tahniah guys. Pemenang giveaway episod 5. Okay, ada komen dia sikit untuk usahawan yang ingin sistemkan bisnes walaupun margin yang kecil pun digalakkan. Semoga bermanfaat. Yes, itu dia. Thank you kepada Tuan Cik Muttalib. Nanti jangan lupa terus PM Facebook page Shoppergram
untuk dapatkan ni lah apa tu. Dia punya access, kita akan bagi access. Apa semua lah, details Kita dah ada penonton daripada yang pemenang sebelum ni Tuan apa nama dia? Okay Tuan, macam mana dah gunakan Shoppergram? Farah Aidit tak silap. Tuan Farah Aidit. Boleh terus Tuan boleh macam mana? Dah gunakan? Dah siap belum website? Siapkan dulu cepat-cepat. Siapkan cepat. Tak payah perfect pun tak apa. Terus buat iklan. Jalan dulu. Yes. Alright. Okay tuan-tuan. Untuk itu sekian sahaja kita punya podcast pada hari ini. Jadi yang sambil-sambil tuan-tuan tengah drive ke apa ke, pastikan tuan-tuan dalam keadaan selamat nak balik kampung. Okay, kita dah boleh rentas negeri, bukan rentas desa. Saya harapkan tuan-tuan dalam keadaan selamat semua. Jaga jarak untuk kita maintain apa? Jangan bawa laju. Social distancing. Jangan bawa laju-laju. Kalau berhenti R&R pastikan pakai mask lah. Bukan pakai pijamas. Okay. Alright tuan-tuan, dari kami di Shoppergram, jangan main tikam-tikam. Jumpa tuan-tuan pada episod minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.